Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan pergi ke daerah Kota Tinggi. Dan 3 tempat telah dipilih, iaitu di Muzium Kota Johor Lama ataupun tinggalan Kota Johor Lama, Makam Laksamana Bentan di Kampung Kelantan, Kota Tinggi, dan Makam Sultan Mahmud Shah II ataupun Sultan Mahmud Mangkat di Julang di Kampung Makam, Kota Tinggi. Sekiranya kita nak ke Johor Lama, kita hendaklah memasuki sempang Teluk Sengat yang daripada jalan utama Desaru ke Kota Tinggi. Dan kita lihat di situ adalah sempang ke muzium. Dengan kedudukan Kota Johor Lama yang strategik di tepi Sungai Johor, yang pada masa ini kira-kira 27 km daripada bandar Kota Tinggi, atau kira-kira 30 km melalui jalan Desaru, Kota Tinggi, melalui simpang Teluk Sengat. Kubu ini telah dijadikan muzium pada masa ini, dan muzium itu dibina di bawah runtuhan kota berkenaan. Muzium Kota Johor Lama dibuka sepanjang tahun dan hanya ditutup pada Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidilfitri. Itu pun pada Hari Raya pertama saja. Ini bermakna ditutup selama 2 hari sahaja dalam setahun. Di dalam muzium ini dipamerkan tinggalan-tinggalan sejarah seperti meriam keris, pinggan-pinggan mangkuk, porselin dan maklumat-maklumat mengenai Kota Johor Lama, dan diselia oleh Jabatan Muzium Malaysia. Sejarah panjang Johor Lama bermula pada tahun 1540 oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II, iaitu Raja Johor yang kedua yang memerintah daripada tahun 1528 sehingga 1554, yang berpindah ke Tanjung Batu yang terletak di lokasi sekarang. Dengan demikian, nama Kota Johor Lama ini juga dikenali dengan nama Kota Batu. Baginda membina kubu-kubu daripada batu-batu yang diperkuat untuk menangkis serangan-serangan musuh dari sungai. Berada di hadapan pintu gerbang Kota Johor Lama ni, tapaklah pintu tu dah tak ada. Di hadapan kita ni adalah satu belukar kecil yang curam menuju ke Sungai Johor. Daripada keadaan fizikal muka bumi ini menunjukkan bahawa lokasi ini strategik untuk perdagangan dan keselamatan Kerajaan Johor. Dia sebagai first line of defense Kerajaan Johor pada masa itu. Yang kita lihat di depan ni ialah binaan tembok. Kalau kita tengok daripada segi biasa, ia nampak seperti timbunan bukit kecil, dan di sebelah kiri juga, itu di sebelah kiri ialah tembok juga. Itu tembok itu berada di kiri dan kanan kota. Ini yang kita lihat daripada hadapan ni, dan juga batu-batu yang digunakan untuk membina dan memperkuatkan tembok juga masih kekal. Usia hingga ke sekarang ni 480 tahun. Kota Johor Lama ni penting sebenarnya kerana telah menjadi ibu negeri sebanyak 2 kali. Yang kita tahu bahawa yang dibina pada tahun 1540 oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II, dan pada kali kedua itu oleh Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah daripada tahun 1574 sehingga 1587. Itu tahun terakhir kota ini dijadikan ibu negeri, dan tahun Portugis menyerang kota ini. Jadi kalau kita lihat daripada pandangan ini pandangan ke hadapan ataupun di hadapan kita itu adalah sungai. Di kiri kanan tembok ini terdapat tanah lapang. Kita lihat ini tembok di sebelah kiri, tanah, dan tembok sebelah kanan. Kita menyelusuri Sungai Johor daripada Kota Johor Lama ke Kota Tinggi
untuk ke Kampung Kelantan yang terletak lebih kurang 1 kilometer dari Kota Tinggi. Di kampung ini terletak makam Laksmana Bentan atau nama lainnya Megat Seri Rama. Laksmana Bentan ini merupakan Laksmana yang berbakti kepada Sultan Mahmud Shah II yang memerintah Johor lama mulai tahun 1685 sehingga 1659. Kisahnya menjadi sebutan orang ramai kerana tidak ramai pembesar yang sanggup mendahaka kepada raja. Kalau kita dengar cerita yang lain, hanyalah Hang Jebat yang membela Hang Tuah dan Sang Rajuna Tapa yang belot kepada kerajaan Singapura. Di hadapan kita itu adalah Sungai Johor, dan di bawah binaan ni terdapat dua kuburan. Itu yang kita lihat ni adalah kuburan Laksmana Bentan. Yang di sebelah tu adalah kuburan yang bernisan putih tu, satu kuburan wanita yang dipercayai kuburan Wan Hanum ataupun Dang Hanum, isteri beliau. Itu jalan masuk. Ke kanan tu adalah ke Bandar Kota Tinggi. Seperti yang kita maklum bahawa ini adalah di Kampung Kelantan. Peristiwa pertikaman Laksmana Bentan terhadap Sultan Mahmud Shah II berlaku kerana Laksmana Berang setelah pulang daripada menentang Lanun, beliau mendapat tahu bahawa Wan Hanum telah mati dibunuh kerana memakan seulas nangka milik Sultan. Peristiwa itu berlaku semasa sembahyang Jumaat di Pasir Raja ataupun Kampung Makam sekarang. Jadi kalau kita lihat daripada gambar ni, kita lihat motif nisan Laksmana Bentan ialah bermotifkan nisan Aceh. Nisan Aceh yang kita ketahui pada zaman itu ialah melambangkan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat. Nisan Aceh ni hanya digunakan oleh istana, oleh kerabat. Istana tu maksudnya oleh Sultan, Maisuri, kerabat-kerabat dekat dan kerabat-kerabat serta pembesar-pembesar kerajaan Melayu pada masa itu. Insiden pertikaman itu berlaku pada tahun 1699 semasa Sultan Mahmud Shah II hendak bersembahyang Jumaat di masjid Kampung Makam ini. Dipercayai di bawah naungan ini kejadian itu berlaku. Hai, Laksmana. Basah nampaknya. Ya, tiap-tiap basah mesti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam, begitu juga pasti menuai. Cik Laksmana, kenapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak, tuanku. Dato' Laksmana, kenapa biadab dengan Sultan? Cik, Sultan Adil, Sultanku semua. Sultan Zalim, Sultanku sah. Menjejak Kota Tinggi kena muntah darah. Itu adalah sedutan filem Sultan Mahmud Mangkat Julang yang dikeluarkan oleh KT Kris pada tahun 1961. Dan teraju utama dia ialah seniman M. Amin dan seniman Nordin Ahmad. Dan kita lihat di kawasan luar makam, dan di kawasan luar di sekitar sebelah kanan makam, dan kita lihat di dalam kompleks itu terdapat 10 kubur yang 5 yang dikenali, iaitu makam Sultan Mahmud Shah II sendiri ataupun Sultan Mahmud Mangkat Julang yang berada di tengah-tengah
yang bernisan besar dan makam-makam sultan-sultan terdahulu. Terdapat makam-makam yang tidak dikenali, yang ada bersekali di dalam barisan-barisan makam yang kita lihat ini. Insiden pertikaman dan Sultan Mahmud mangkat di Julang ini merupakan titik tolak kepada bermulanya wangsa bendahara yang memerintah Johor daripada tahun 1699 hingga 1855, kerana Sultan Mahmud tidak memiliki zuriat semasa hayat. Setelah Sultan Mahmud mangkat di Julang, almarhum tidak meninggalkan zuriat untuk kelangsungan tahta, maka Bendahara Tun Abdul Jalil telah dilantik menjadi Sultan Johor yang seterusnya dengan gelaran Sultan Abdul Jalil IV, iaitu Sultan Johor ke-11, yang merupakan Sultan Johor yang pertama daripada wangsa bendahara. Telah memerintah daripada tahun 1699 hingga 1720. Walau bagaimanapun telah berlaku fasa interregnum daripada 1718 sehingga 1722 apabila Raja Kecil dari Siak telah mengambil alih tahta dengan bantuan daripada pembesar-pembesar dan orang-orang laut yang yakin bahawa baginda adalah pewaris yang sah daripada Sultan Mahmud Shah II. Walau bagaimanapun pada tahun 1722 Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah telah mengambil alih kembali pemerintahan Johor dan wangsa bendahara seterusnya memerintah sehingga tahun 1855. Dua perkara penting daripada fasa interregnum ni adalah setelah Raja Kecil ataupun Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah tewas pada tahun 1722, baginda telah balik ke Siak dan menubuhkan kerajaan Siak Seri Indrapura dan kekal berkuasa sehingga Republik Indonesia ditubuhkan pada tahun 1945, dan Sultan Terakhir Siak telah menyerahkan kuasa kepada Republik pada tahun 1946. Yang keduanya adalah bermulanya campur tangan daripada orang-orang Bugis yang dari Makassar, Sulawesi, yang membantu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah untuk kembali merampas takhta daripada Raja Kecil yang memerintah selama 4 tahun itu. Sebagai galang gantinya, Daeng Merewah telah dilantik menjadi Yam Tuan Muda Riau Johor I dan seterusnya Yam Tuan Muda Riau yang pertama. Lawatan ke Kota Tinggi ini dapat memberi kesimpulan bahawa kerajaan Johor lama dan juga kerajaan Johor Riau Lingga terbahagi kepada dua, iaitu daripada wangsa Melaka, kerajaan Melaka, dan wangsa Bendahara. Dan saya juga ingin menyatakan bahawa sebarang pandangan ataupun pendapat yang saya luahkan di dalam video ini adalah daripada pemerhatian dan pembacaan daripada sumber-sumber, daripada Jabatan Museum, daripada jurnal-jurnal, daripada blog, daripada YouTube. Sebarang komen atau pandangan daripada encik-encik, tuan-tuan dan perempuan, saya alu-alukan sebagai salah satu langkah untuk menambah baik dalam rakaman-rakaman video pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.